Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgu Nan. Kembali lagi. Dalam video pada kali ini kita akan membincangkan pelajaran matematik SPM, iaitu berkenaan dengan insurans bahagian yang kedua. Dalam bahagian yang kedua, kita akan fokuskan perbincangan kita berkenaan dengan insurans hayat, iaitu bagaimanakah caranya untuk kita membuat pengiraan yang mudah yang melibatkan insurans hayat, iaitu pengiraan kadar premium. Premium adalah amount tertentu yang perlu dibayar oleh seseorang pemegang polisi kepada syarikat insurans sebagaimana yang tertakluk dalam perjanjian ataupun apa yang dipanggil sebagai kontrak. Pembayaran ini boleh dilakukan secara tahunan ataupun dibahagikan kepada bulanan, iaitu dibayar secara beransur-ansur pada setiap bulan supaya amount yang dibayar tidak kelihatan terlalu besar. Syarikat insurans biasanya akan menyediakan satu jadual khas bagi memudahkan pengiraan ini dilakukan. Dalam jadual ini, dia akan nyatakan berapakah nilai peratusan yang dikenakan kepada pemegang polisi. Bagaimana sesebuah syarikat itu menentukan nilai bayaran kepada seseorang pemegang polisi bergantung kepada tahap risiko yang dimiliki oleh seseorang pelanggan ataupun pemegang polisi. Sebagai sebuah syarikat perniagaan, sudah tentu syarikat insurans ini mahukan keuntungan. Oleh yang demikian, semakin tinggi risiko yang ada pada seseorang pemegang polisi, maka kadar premium yang dikenakan adalah lebih tinggi. Terdapat beberapa faktor yang diambil kira dalam menentukan tahap risiko ini. Faktor yang biasa diambil kira adalah antaranya, yang pertama adalah nilai muka. Nilai muka adalah amount yang dipilih oleh pemegang polisi dalam tuntutan insurans ini. Dalam kes insurans hayat, nilai muka polisi ini perlu diambil kira oleh pemegang polisi kerana nilai ini akan dibayar kepada pemegang polisi ataupun warisnya sekiranya berlaku risiko yang tertakluk dalam kontrak insurans itu. Sudah tentu semakin tinggi nilai muka, semakin tinggi premium yang dikenakan. Faktor yang kedua yang diambil kira adalah dari segi jantina, sama ada lelaki ataupun perempuan. Faktor yang ketiga adalah dari segi umur. Semakin meningkat usia, semakin tinggi kadar premium yang dikenakan. Faktor keempat yang biasa diambil kira oleh syarikat insurans adalah tabiat pemegang polisi. Premium yang lebih tinggi akan dikenakan kepada perokok kerana seseorang perokok mempunyai risiko yang lebih tinggi dan sering dikaitkan dengan penyakit berbahaya. Yang kelima adalah tahap kesihatan seseorang pemegang polisi. Selain daripada itu, syarikat insurans boleh mengambil kira apa sahaja faktor-faktor yang boleh mempengaruhi risiko ini untuk diambil kira dalam menentukan kadar premium ini. Dan untuk memudahkan pengiraan, biasanya sesebuah syarikat insurans telah menyediakan jadual yang khas yang boleh dirujuk oleh ejen ataupun oleh pemegang polisi untuk menentukan berapakah premium yang perlu dibayar oleh seseorang pemegang polisi itu secara tahunan maupun secara bulanan. Jadi dalam pengiraan premium yang perlu dibayar oleh pemegang polisi ini, perkara yang perlu diberikan perhatian adalah yang pertama nilai muka,
Yang kedua adalah nilai rujukan bagi sesuatu premium yang cikgu wakilkan sebagai RMX. Biasanya digunakan nilai 1000 sebagai nilai rujukan bagi nilai muka. Dan yang ketiga adalah kadar premium yang ditentukan oleh syarikat insurans sebagaimana yang dibincangkan tadi. Jadi dalam pengiraan premium, formula yang digunakan adalah premium tahunan sama dengan nilai muka sesuatu polisi dibahagikan dengan nilai rujukan bagi nilai muka darabkan dengan kadar premium yang dikenakan oleh syarikat insurans. Para pelajar boleh merujuk pada formula yang tertera. Formulanya agak mudah untuk diingat, iaitu nilai muka bahagikan dengan nilai rujukan darabkan dengan nilai ataupun kadar premium yang dikenakan. So, pengiraan ini akan memberikan kita berapakah bayaran premium yang dikenakan oleh syarikat insurans kepada seseorang pemegang polisi. Jadi, sekiranya pembayaran ini diagihkan secara bulanan, pemegang polisi membayar secara angsuran secara bulanan, maka apa yang perlu dilakukan? Nilai premium tahunan itu dibahagikan saja dengan 12 bulan akan memberikan nilai premium bulanan. Sebagai contoh, cikgu sediakan satu contoh jadual seperti yang dipaparkan di situ, dan cikgu ambil sebahagian daripada jadual itu untuk kita bincangkan bagi mendapatkan pemahaman. Sekiranya para pelajar perhatikan dalam jadual yang disediakan oleh syarikat insurans XYZ, perhatikan dia telah bahagikan dia kepada umur yang berlainan. Kita boleh perhatikan bahawa kadar premium meningkat apabila umur ataupun usia pemegang polisi meningkat. Kita juga boleh perhatikan bahawa terdapat perbezaan antara kadar premium bagi lelaki dan perempuan pada usia yang sama. Secara umumnya, kadar premium yang dikenakan pada lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan perempuan. Ini mungkin disebabkan oleh lelaki biasanya mempunyai risiko yang lebih tinggi dari segi hidup, gaya hidup, pekerjaan dan sebagainya. Para pelajar juga boleh bandingkan dari segi tabiat merokok. Perhatikan kadar premium yang dikenakan kepada mereka yang tidak merokok adalah lebih rendah berbanding dengan mereka yang merokok. Jadi ini satu contoh di mana faktor-faktor yang kita bincangkan tadi, iaitu faktor usia, jantina dan tabiat merokok diambil kira oleh sesebuah syarikat insurans dalam menentukan kadar premium yang dikenakan. Berdasarkan kepada jadual ini, cikgu create soalan untuk membolehkan kita mengira kadar premium ini. Berdasarkan kepada jadual yang diberikan, hitung premium tahunan dan bulanan jika Encik Samad berumur 38 tahun, sihat tubuh badan, tetapi seorang perokok ingin membeli polisi insurans bernilai RM200,000. Jadi faktor yang kita perlu berikan perhatian di sini adalah apakah dia ciri bagi pemegang polisi yang bernama Encik Samad ini. Yang pertama kita lihat dari segi umur, yang kedua dari segi kesihatan, dan bagi sesebuah syarikat insurans dia biasanya hanya menerima mereka yang berada dalam keadaan risiko rendah ataupun sihat sebelum pengambilan insurans hayat ini dibuat. Kemudian perhatikan nilai mukanya adalah RM200,000. Sekiranya berlaku kematian kepada Encik Samad, para waris akan mendapat pampasan berjumlah RM200,000 Malaysia. Jadi dengan mengambil kira faktor ini, kita lihat dalam jadual itu berapakah kadar
premium yang dikenakan oleh syarikat insurans ini. Kemudian barulah kita boleh buat pengiraan. Kalau kita rujuk kepada jadual yang diberikan, seseorang yang berusia 38 tahun, perokok, 38 tahun, lelaki, perokok, kadar yang dikenakan adalah 3.05 bagi setiap 1000 nilai rujukan bayaran muka. Jadi kita akan lakukan kiraan untuk mendapatkan nilai bayaran premium tahunan dan bulanan selepas ini. Soalan bahagian B ataupun yang kedua adalah Puan Salina yang berumur 37 tahun, seorang yang sihat, tidak merokok, ingin membeli polisi insurans bernilai RM100,000 dan dalam masa yang sama dia telah menambah polisi insurans penyakit kritikal. Syarikat insurans telah menawarkan perlindungan sebanyak 30% daripada nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap RM1,000 adalah RM50. Berapakah premium tahunan dan bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Salina? So, dalam kes ini, perhatikan faktor yang diambil kira dalam menentukan kadar premium adalah jantina, Puan Salina, seorang perempuan, umurnya 37 tahun, dia tidak merokok, nilai muka dalam perlindungan insurans ini sebanyak RM100,000 dan kita perlu tambahkan dengan nilai premium yang ditawarkan oleh syarikat insurans ini. Dalam kes ini, perhatikan syarikat insurans ini memberi perlindungan 30% daripada nilai muka sebagai perlindungan kepada penyakit kritikal. Ini bermaksud apabila berlaku penyakit kritikal, maka syarikat insurans akan menanggung ataupun membayar pampasan sebanyak 30% daripada nilai muka tadi. Dan pengiraan ini boleh dilakukan secara berasingan ataupun kita boleh lakukan secara serentak menggunakan formula yang sama. Jangan lupa, formula yang digunakan premium sama dengan nilai muka, bahagikan dengan nilai rujukan bagi nilai muka, darabkan dengan kadar premium bagi setiap nilai muka rujukan. Nanti kita akan perolehi berapakah nilai premium yang dikenakan kepada seseorang pemegang polisi secara tahunan. Untuk secara bulanan, kita hanya perlu bahagikan dengan 12. Sekarang kita akan cuba selesaikan soalan yang cikgu kemukakan tadi. Dalam kes yang pertama yang melibatkan Encik Samad berusia 38 tahun, seorang perokok, nilai muka bagi polisi insurans adalah RM200,000. Kalau kita perhatikan pada jadual kadar premium yang dikenakan adalah 3.05. Jadi apabila kita nak mengira premium tahunan bagi polisi insurans yang diambil oleh Encik Samad menggunakan formula tadi, premium sama dengan nilai muka perkan dengan RMX, darabkan dengan kadar bagi setiap RMX. Dalam kes ini RMX nilai rujukan bagi bayaran muka adalah RM1,000. Jadi premium tahunan cikgu ringkaskan sebagai PT adalah sama dengan nilai muka yang diambil RM200,000 perkan dengan nilai rujukan bagi nilai muka adalah RM1,000, darabkan dengan kadar yang berkenaan yang kita dapatkan daripada jadual kadar premium adalah 3.05, iaitu RM3.05 bagi setiap RM1,000. Jadi apa yang perlu kita lakukan selepas itu, kita boleh gunakan kalkulator ataupun kita kira saja. Nilainya adalah 610 RM. Maknanya premium tahunan yang perlu dibayar oleh Encik Samad adalah RM610 setahun. Jadi kalau kita nak dapatkan premium bulanan
dia adalah RM610. Kita bahagikan dengan setahun ada 12 bulan. Boleh gunakan kalkulator. 610 bahagikan dengan 12, nilainya adalah RM50.83. Ini bermaksud sekiranya Encik Samad ingin membayar secara lamsam, bayaran yang perlu dibayar adalah RM610. Sekiranya ansuran bulanan dibuat, setiap bulan Encik Samad perlu membayar RM50.83, ataupun kalau dihampirkan dia adalah RM50.85. Kita hampirkan kepada 5 sen yang hampir. Okey, dalam kes yang kedua, kes B yang melibatkan Puan Salina berusia 37 tahun, bukan perokok, kadar ataupun nilai muka bagi insurans itu adalah RM100,000 dengan tambahan polisi penyakit kritikal yang ditawarkan sebanyak 30% pada kadar RM1.50 setiap RM1,000. Maka premium tahunan akan melibatkan premium bagi hayat dan juga premium bagi penyakit kritikal. Kita kirakan menggunakan formula yang sama, premium untuk insurans hayat. Di sini cikgu tambahkan terus, kalau pelajar nak buat secara berasingan pun boleh. Nilai muka bagi polisi insurans hayat adalah RM100,000 bahagikan dengan nilai rujukan adalah RM1,000, darabkan dengan kadar yang kita peroleh daripada jadual yang disediakan oleh syarikat XYZ tadi adalah RM1.56 bagi setiap RM1,000. Okey, kemudian untuk penyakit kritikal yang ditawarkan oleh syarikat adalah 30% daripada nilai muka. Jadi nilai muka untuk insurans penyakit kritikal adalah 30% daripada RM100,000. So yang ini kita perlu bahagikan dengan rujukan, nilai rujukan RM100,000 darabkan dengan kadarnya adalah RM1.50 ataupun 1.5. Kita perhatikan untuk premium hayat kita akan dapat 156 tambahkan dengan untuk penyakit kritikal. Kalau kita perhatikan, syarikat insurans ini akan cover sebanyak 30,000. Jadi 30,000 bahagikan dengan 1,000 darabkan dengan kadarnya RM1.50, memberikan kita nilai RM45. Jadi apa yang perlu dibayar secara tahunan, premium tahunan bagi Puan Salina adalah RM156 untuk polisi insurans hayat dan RM45 untuk penyakit kritikal yang coveragenya, ya, dia dilindungi untuk penyakit kritikal sebanyak 30% daripada RM100,000, iaitu RM30,000, dan bayaran tahunannya adalah RM45. Jadi jumlah kedua-dua ini kita perlu tambahkan untuk dapatkan jumlah premium tahunan yang perlu dibayar oleh Puan Salina. So 45 tambahkan dengan 156, so dia perlu bayar sebanyak RM201. Sekiranya kita nak dapatkan premium bulanan kita bahagikan saja 201, kita bahagikan dengan 12. Ini akan memberikan kita nilai RM16.75 ataupun RM16.75. Cikgu harapkan para pelajar boleh faham dan tahu bagaimana untuk mengira premium tahunan dan premium bulanan bagi insurans hayat ini. Untuk kali ini, hingga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Video yang akan datang masih membincangkan berkenaan dengan insurans, tetapi kita akan menyentuh berkenaan dengan insurans am untuk membantu kita mengira
berapakah kadar premium dan pengiraan yang berkaitan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Cikgu Nan kembali lagi untuk mendapatkan notifikasi bagi video yang baru Cikgu uploadkan. Jangan takut, jalan terus. Wassalamualaikum, salam sejahtera.